أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر Rabbi tamin bil khair walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kebahagiaan kepada kita. Sekali lagi saya mulakan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good evening to all of you. How are you? Nampak? Tadi orang Melayu semua putih, lepas ini orang Korea pada masa. Ibu dan ayah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tak lewat agaknya untuk saya ucapkan selamat tahun baharu. Kerana inilah pula saya minggu keempat. Dan saya juga nak ucapkan ahlan wa sahlan dalam bulan Rejab, yang mana dianjurkan, diajarkan untuk kita doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah yang kami, berkatilah kami dalam bulan Rajab ini. Berkatilah kami ya Allah dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua yang datang pada malam ini Allah Ta'ala panjangkan usia kalian dapat masuk dalam bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin, insya-Allah. Kerana apa kita nak masuk dalam Ramadan? Kerana terlalu banyak dosa yang harus kita mohon maaf kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kita tahu Ramadan adalah promosi ibadah yang paling hebat. Ramadan adalah promosi keampunan yang paling mahal para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dalam satu hadis kursi, Nabi Muhammad bersabda dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu berfirman para jemaah sekalian. Kata Allah, Ana Malik, Ana Malik. Ma mana Malik? Malik ini artinya raja. Allah taukid, Allah sebut dua kali. Allah kata, aku ni raja, kata Allah. Aku ni raja, kata Allah. Para jemaah, raja yang maksud kepada Allah itu adalah artinya Allah bersifat dengan segala sifat sempurna bagi seorang raja. Dan kesempurnaan bagi sifat raja itu ada pada Allah. Maksudnya apa? Allah itu bersifat dengan sifat basiran, bersifat dengan sifat sami'an, bersifat dengan sifat qudrah, bersifat dengan sifat iradah, bersifat dengan sifat aliman, bersifat dengan sifat mutakalliman. Kalaulah kita faham bahawa Allah itu raja kerana Allah mampu memakbulkan sepelahan-pelahan suara permintaan seorang hamba, walaupun dia berada di tengah-tengah hutan belantara ataupun seorang hamba yang berada di tengah-tengah bandaraya para jemaah sekalian. Allah boleh memakbulkan kita, dan tidak ada satu pun yang terlepas daripada pendengaran Allah. Allah boleh memakbulkan orang yang berada di denai-denai alam, maupun orang yang berada di muara-muara sungai para jemaah sekalian. Bahkan Allah boleh memakbulkan insan sama ada yang berada tinggi di angkasa ataupun rendah di bawah sana. Semuanya Allah Ta'ala boleh memakbulkan doa. Dan disebutkan, kata Tuhan, Man zallazi yad'uni fa astajiba lahu. Barang siapa yang dia berdoa kepada aku, nescayalah aku akan memustajabkannya, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama, Man zallazi yad'uni fa astajiba lahu. Oleh kerana aku ni raja, barang siapa yang berdoa, aku makbulkan, kata Tuhan. Yang kedua, Man zallazi yas'aluni fa utiyahu. Dan barang siapa yang dia bertanya, meminta kepada aku, nescaya aku akan berikan kepadanya para jemaah. Maka kita minta kepada Allah agar Allah sampaikan kita dalam bulan yang mahal, dalam bulan Ramadan. Dan kita minta mudah-mudahan kalaulah suatu hari nanti Allah Ta'ala cabut nyawa kita, cabutlah nyawa kita pada hari Jumaat dalam bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Kerana kita nak masuk ke dalam alam kubur dalam keadaan tak terkejut, tuan-tuan. Masuk dalam alam kubur dalam keadaan tak terkejut dengan persoalan daripada muka nakir dan juga sebatan daripada mereka. Kerana kita nak masuk kubur dalam keadaan ada tempoh bertenang,
Dan orang yang masuk kubur pada hari Ramadan, dia dapat bertaaruf dengan tenang dulu sebelum ada banyak pertikaian, persoalan dan juga jawapan yang mesti disiapkan untuk berhadapan dengan malaikat yang berada dalam kubur para jemaah. Dan yang paling kita nak lepaskan nanti adalah malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu adalah malaikat penyelesai hukuman kepada manusia. Itu namanya Zabaniyah. Jadi para jemaah sekalian, Tuhan kata, "Man dzalladzi yas'aluni fa'utiyahu." Dan barang siapa yang dia mula bertanya kepada aku, dia minta-minta, maka aku berikan kepadanya. "Man dzalladzi yastaghfiruni fa'aghfir lahu." Dan barang siapa yang dia beristighfar kepada aku, nescaya aku akan mengampunkan segala dosa dan kesilapan dia. Kata Tuhan, "Fala yazalu kadzalika hatta yudi al-fajr." Dan aku akan bersifat tiga perkara tersebut sehinggalah sampai padanya itu waktu subuh para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ingat, sebelum ba'da isyak nanti sampai waktu subuh ada tiga kelebihan yang Allah Ta'ala beri. Bermaksud bermula lepas isyak, dia mesti lepas isyak, dia bukan sebelum isyak. Dia sebaiknya para jemaah sekalian memang al-muq ni tadi patutnya kita baca lepas isyak ataupun berdekatan isyak. Tapi saya tak berkesempatan tuan-tuan. Malam ni saya ada meeting musyawarah besar. Saya tengah apply jawatan timbalan Menteri Agama tuan-tuan sekalian. Kosong lagi tuan-tuan. Lama sangat kosong tak boleh kan? Daripada orang lain berebut-rebut, saya pun nak berebut juga tuan-tuan. Saya kira tuan-tuan dalam masa itu. Masya-Allah. Jadi subhanallah tabarakallah, saya kena bergegas untuk bergombak ada satu musyawarah penting malam ini. Masya-Allah tabarakallah. Jadi tapi kita awalkan sikit yang paling penting kita buat para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tadi ada rasa sebab sikit bila saya doa, dengar doa daripada imam, dia kata, "Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma ja'alna minal mukhlisin." Ya Allah, ya Tuhan, ku jadikan kami orang-orang yang ikhlas ya Allah. Tuan-tuan, sebenarnya itulah kunci hari ini kita. Kalau kita tak ikhlas, kalau Allah tak jadikan kita orang yang ikhlas, semua benda yang kita buat ini tak ada harga di sisi Allah Ta'ala, tak ada nilainya. Dan kita akan balik kepada Allah. Balik-balik kita jadi orang fakir. Nak tak tuan-tuan? Balik-balik jadi orang miskin. Kita tengok tabung amal kosong, tak ada apa-apa. Kita tengok apa yang aku bawa, aku sangkakan aku ni jemaah masjid, jemaah surau, jemaah tetap lagi. Tapi kita pandang belakang, ya Allah, rupanya aku tak bawa apa-apa. Jadi sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tersentuh perasaan saya. Minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku golongan yang mukhlisin, golongan yang sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak masuk golongan ikhlas di tuan-tuan, Masya-Allah tabarakallah, dia kena bantu sungguh-sungguh. Antara dia para jemaah, dia bangunkan diri dia, serahkan semuanya kepada Allah, dan harta dia pun diserah kepada Allah. Ini tiga tadi saya beritahu, saya selesaikan dulu. Jadi selepas daripada isyak sampai dah menjelang subuh, tiga kelebihan itu tadi. Yang pertamanya, madzalladzi yad'uni fa'astajib lahu. Siapa dia mula berdoa kepada Allah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku akan mustajabkan dia. Sebab itu siapa ada hajat, bawa waktu malam. Malam adalah mesyuarat di antara makhluk dengan Tuhan. Malam adalah waktu menyampaikan hajat di antara makhluk dengan Tuhan. Manakala urusan pejabat pada 9 sampai 5 pagi, 5 petang. Tetapi hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah malam hari para jemaah sekalian. Ini masuk bulan Rajab. Ada pula orang kata, apa benda puasa bulan Rajab ni? Ini bukan sunnah. Aku pelik betul lah tuan-tuan sekalian. Aku kalau rege-rege bulan Rajab boleh. Aku tak apa, tu tak ada dalil. Ini masalah tuan-tuan. Bulan Rajab ini, Masya-Allah tabarakallah, punya dalilnya yang Rasulullah itu seolah puasa dan tak berhenti puasa. Bahkan kata Imam Nawawi, apa-apa pun amalan puasa hukumnya sunnah para jemaah sekalian dalam bulan ini. Orang puasa bulan Rajab ini sunnah, dia dapat pahala sunnah sebab Nabi buat dalam keadaan tersebut. Ibu saya setiap tahun paling kurang dia hampir separuh tahun dia puasa, tapi dia mesti akan puasa 96 hari tuan-tuan. Rajab 30, Ramadan dan juga Syaban 30 dan ditambahkan 6 hari dalam bulan Syawal. Memang mak saya tak pernah miss, lama dah. 96 hari confirm puasa setahun. Anak dia tuan-tuan sekalian, Masya-Allah tabarakallah, belum tentu bermula puasa pukul 9 buka pukul 6 tuan-tuan. Bisa pukul 9 sarapan, pukul 6 dah buka. Itu masalah dia. Tapi saya tengok, saya rasa saya tak boleh buat. Bapak pun tak boleh buat. Bapak dia kata, mak kau ni dahsyat. Bapak pun tak boleh buat tuan-tuan. Bapak saya imam tuan-tuan. Imam pun tak boleh puasa penuh tuan-tuan. Rajab, Syaban, Ramadan, imam sini tak tahu tuan-tuan tanya. Tapi bapak saya imam tak boleh. Anak dia ustaz, da'i pula tu.
Bila cakap pasal puasa 96 hari, daripada dari jadi dai, kata sekalian. Tak larat. Masya Allah, tabarakallah. Tapi mak boleh buat. Dia pun tak faham bahasa itu, memang subhanallah tabarakallah. Itu satu. Yang keduanya, Masya Allah tabarakallah, sunnah. Jadi mustajab Tuhan minta pada malam hari. Yang kedua, madzalladhi yas'aluni fa'utiyahu. Yang kedua, siapa minta ini mula malam sampai siang hari, kamu minta, aku akan beri kepada kamu. Tadi kamu doa, aku mustajabkan. Yang kedua, kamu minta. Kenapa Tuhan bezakan dua ayat ini? Ada satu doa, doa tu cerita, menyeru Allah. Doa tu artinya menyeru Allah. Manakala yas'aluni, meminta kepada Allah, itu kan dua benda berbeza para jemaah. Menyeru, memanggil, memohon dan juga meminta. Ramai di kalangan kita para jemaah sekalian, kadang-kadang dia menyeru, dia tak meminta. Ada yang meminta, tak menyeru. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertama, Masya Allah tabarakallah, kita panggil Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah bermaksud seperti kita panggil manusia. Artinya menyampaikan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Madzalladhi yas'aluni fa'utiyahu. Dan barang siapa yang dia mula minta kepada aku, maka aku beri kepada dia. Ini malam hari para jemaah. Madzalladhi yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Dan barang siapa yang malam hari dia beristighfar kepada aku, maka niscaya para jemaah sekalian, aku ampunkan dia. Ini tiga benda. Pertama, doa dimustajabkan. Yang kedua, minta dimakbulkan. Yang ketiga, beristighfar, aku ampunkan dia para jemaah sekalian. Allah ampunkan dia. Jadi tidak ada satu orang pun yang duduk dalam majlis ni kecuali kita bersila tuan-tuan dengan berat bahu kita dengan dosa dan najis yang kita bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mesti dibersihkan. Dan Tuhan kata, fala yazalu kadzalika, aku memang begitu kata Tuhan, hatta yudi al-fajr, sampailah datangnya waktu subuh, datangnya waktu fajar. Aku memang begitu kata Allah, sampailah waktu subuh. Jadi itu satu para jemaah. Itu satu, selesai. Yang kedua, Ustaz, apa lagi manfaat membersihkan diri kepada Allah? Yang kedua para jemaah, inna sadaqatah. Barang siapa yang dia tetap dirinya dengan bersedekah kepada Allah. Tuan-tuan tahu tak, sedekah ni ada dua manfaat paling besar. Masya Allah tabarakallah. Surah kita ni surah kecil tuan-tuan, bukan surah besar. Tapi saya tengok dia punya aktif tu kadang-kadang kalah masjid. Siapa dia tak jemput tuan-tuan? PU dia jemput, doktor dia jemput, dai dia jemput. Yang tak jemput lagi malaikat maut dia tuan-tuan. Itu dia tak jemput. Yang lain semua dah jemput, forum semua dia dah panggil. Tapi kalau dia panggil malaikat maut, ustaz pun tak datang lah. Takut aku pada jemaah sekalian. Yang lain dia dah panggil semua dah. Dia buat macam dia masjid, dia buat macam dia banyak duit sangat. Masya Allah tabarakallah. Tapi para jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, dia buat juga. Kenapa? Sebab para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala nak bagi tuan-tuan rasa. Dapat rasa ustaz TV, nampak dalam TV kurus, nampak betul-betul gemuk, nampak. Hari tu nampak hari Sabtu ustaz Quran ni nampak insert. Hari ni rupanya lagi insert. Contoh janganlah marah. Takut ada yang campak rehal pula tuan-tuan. Janganlah marah. Gua pun tak boleh pada jemaah sekalian. Pada ayat ini sekalian, maka dah disebutkan kepada kita, insya-Allah tabarakallah, ini dia. Sokong. Ada rezeki lebih para jemaah sekalian, saya rasa berbaloi. Kalaulah saya jadi karya, saya ada duit lebih, berbaloi saya bagi kat surau ni para jemaah sekalian. Berbaloi. Sebab dia pakai. Para jemaah sekalian dia pakai. Yang tak syok, bagi simpan tuan-tuan, tunggu di ASB para jemaah sekalian. Dan masya-Allah tabarakallah. Disebutkan lagi kepada kita, inna sadaqata la tudfi'u ghadab rabbi. Saya nak beritahu, kelebihan pertama, sesungguhnya barang siapa yang dia bersedekah, la tudfi'u ghadab rabbi, nescaya Tuhan kemarahannya terpadam oleh kerana mereka yang bersedekah di jalan Allah Ta'ala. Siapa yang nak padam kemarahan Tuhan, maka hendaklah dia bersedekah. Ini bukan main-main tuan-tuan. Ini bukan main-main. Siapa yang rasa ustaz Allah ni marah dengan saya, ini kafarah dosa saya ustaz, sedekahlah tuan-tuan. Ustaz saya tak tahu, saya terkejut, saya kena kanser, ini kali pertama saya diagnos, saya kena kecing manis, ini kali pertama. Hari pertama dengar keputusan penyakit, pagi dengar, petang terus sedekah. Tuan-tuan percaya je tak saya? Hari pertama dengar musibah besar ustaz, santri kita, tempat kita terbakar, ada orang nak jatuhkan kita ustaz, ada orang nak fitnah kita ustaz, terus sedekah. Itu cara orang faham komunikasi dengan Tuhan.
Orang selalu ajar komunikasi dengan manusia, komunikasi pemimpin, komunikasi penceramah, komunikasi seorang ketua, semua ajar. Tapi komunikasi dengan Tuhan, tuan-tuan, bila dah rasa hidup sukar, payah dan jerih, ada banyak masalah, disebutkan pada kita, dan tutfi'u ghadaba rabbi, Tuhan ampunkan kamu, Tuhan padam kemarahannya pada kamu. Itu satu. Yang kedua, wa tadfa'u mitatas su'i, dan yang kedua, dia akan menghalang daripada kamu dapat kematian yang buruk. Allah musta'an. Sedekah dapat menghalang takdir kematian buruk untuk kita. Ini bukan main-main, tuan-tuan. Siapa punya sedekah, siapa yang paling banyak sedekah, maka mati dia baik. Saya ingat lagi bila saya pergi umrah, jumpa satu orang ni, jemaah Indonesia. Dia minta murah dekat Pak Arab. Pak Arab pun dah boleh cakap Melayu, tuan-tuan. Pak Arab Teluk, Arab dah boleh cakap Melayu. Berapa dia minta murah? Indonesia ni minta murah, tuan-tuan. Saya pun dengar lah, ya Allah, semangat betul dia minta murah. Macam orang perempuan, tuan-tuan, selain daripada tujuan dia umrah, tujuan dia jubah abaya, tuan-tuan sekalian. Maka dia datang minta murah. Minta murah. Pak Arab tu tak nak bagi, tuan-tuan sekalian. Dia minta lagi. Ini Pak Arab sempit kuburnya nanti waktu mati. Saya bila dengar, tuan-tuan, serius lah, sampai ke mati you. Sampai ke mati you, sebab tak nak bagi murah, tuan-tuan. Saya kata, Masya Allah, tabarakallah, ini kalau aku jumpa orang banyak bagi diskaun, tak nak. Apa tak nak bagi, sempit kubur abang. Sekarang Masya Allah, tabarakallah. Saya kata, Masya Allah, tabarakallah, serius, sampai ke kubur, tuan-tuan. Hati-hati ni orang perempuan bila minta diskaun. Hati-hati, tuan-tuan. Bagilah, tuan-tuan. Kalau dah sampai ke kubur tu, bagilah, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Betul-betul tu. Tapi rupa-rupanya para jemaah memang betul daripada satu hadis Hasan Gharib. Hadis tadi angkat Hasan Gharib yang bagi tahu sedekah itu memadamkan para jemaah kemurkaan Allah, dan juga dia akan mengelak kita daripada kesukaran saat kematian. Okey. Bila kata saat kematian ini, kita nak murajaah satu riwayat penting berkenaan tentang bagaimana seseorang itu mati. Disebut dalam hadis Musnad Ahmad. Kata Nabi, Al-abdul muslimu idza balagha 40 sanatan khaffafallahu ta'ala hisabahu. Kata Rasulullah, barang siapa yang dia itu hidup sampai umurnya 40 tahun, Allahumma salli ala Muhammad, khaffafallahu ta'ala hisabahu. Nescaya kalau dia mati ke apa, Allah mempermudahkan urusan hisab untuk dia. Ramai juga malam ni umur 40, tuan-tuan. 40 ada. Saya rasa paling legend pun 60, ada 70 lah. Ada tak, tuan-tuan? Tak apa nak ada. Yang seorang belakang tadi saya tengok 140 tahun. Tapi daripada alam lain, bertokat dia datang tadi, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Takut makcik nak balik. Ustaz ni jangan, Ustaz. Makcik ni balik malam-malam seorang-seorang, takut makcik. Makcik ingat, makcik dia takut. Malam-malam Ustaz lalu tengok makcik pakai telekong jalan seorang-seorang kat pokok pisang tu, ingat Ustaz tak takut? Ada ke jalan seorang-seorang kat pokok pisang, lepas tu bila kita lalu dia pandang, kita sebelah tu, tuan-tuan, dah lah tadi kuliah rawatan Islam. Nampak makcik tu pandang ke tepi, jubah putih, tuan-tuan sekalian. Dia lambai pula tu. Dia nak melambai Ustaz, tuan-tuan. Jadi bila lambai, kita tengok lambai telekong bergerak, ya Allah, lemas pangat Ustaz juga, tuan-tuan. Kena serem tu serem juga. Kena pada jemaah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Jadi nak bagi tahu pada kita, al-'abdul muslimu idza balagha 40 sanatan khaffafallahu ta'ala hisabahu. Ada tak doa untuk orang yang umur 40 tahun? Ada. Surah Al-Ahqaf ayat nombor 15, muka surat 504. Siapa ada Quran lagi, buka Quran, muka surat 504 ayat nombor 15. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini umur, siapa yang sampai umur 40 tahun, dia mesti amalkan doa ini. Muka surat 504 ayat nombor 15 surah Al-Ahqaf. Di tengah itu dia bagi tahu kepada kita para jemaah sekalian, hatta idza balagha ashuddahu, dan sampailah umur kamu itu umur yang matang, wa balagha 40 sanatan, dan umur kamu sampai 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Jadi para jemaah sekalian, tahu tak apa kelebihan ayat ni? Saya cerita dulu. Dulu
Ada satu orang sahabat Ibnu Abbas, tercerita dalam kitab As-Siqat karangan Ibnu Hibban. Ada satu orang ni nama dia Abu Qilabah. Abu Qilabah. Saya bila balik kadang-kadang jemaah kata Ustaz yang Abu Gelabah, bukan Abu Gelabah, Abu Qilabah. Para jemaah sekalian, Abu Qilabah ini adalah satu orang tokoh besar. Dia duduk di tengah-tengah padang pasir di Egypt, di Mesir. Dia adalah orang yang kudung tangan, kudung kaki, buta mata, tuli telinga. Kalau nak kata OKU ni, dia bukan OKU saja. Dia memang banyak tuan-tuan sekalian. Kudung tangan, kudung kaki, buta mata, tuli telinga. Satu je yang Allah Ta'ala tak bagi dekat dia. Apa dia? Allah tak jadikan mulut dia bisu. Tapi setiap kali orang jumpa Abu Qilabah, maka dia akan dengar Abu Qilabah ucapkan Alhamdulillah. Ni subhanallah. Walaupun Abu Qilabah kudung tangan, kudung kaki, para jemaah sekalian, lepas tu buta mata, tuli telinga, asal orang jumpa dia akan sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sampai kalau orang kata kepada Abu Qilabah, wahai Abu Qilabah, apakah yang menyebabkan engkau ini sampai asyik bersyukur kepada Allah? Kata Abu Qilabah, wahai fulan, sesungguhnya kerana aku mendapatkan anak yang soleh, yang selalu memimpin aku solat dan mengingatkan aku kepada Allah. Para jemaah, Abu Qilabah rasa syukur walaupun hidup dia perit kerana dia dapat anak yang soleh. Betul lah tuan-tuan, anak yang soleh ni dia penawar kepada segala kekurangan ibu dan ayah. Tapi kalau anak yang derhaka, anak yang tidak santun, maka dia jadi racun dalam kehidupan orang tua. Para jemaah sekalian, saya ingat lagi pesan orang tua saya daripada dulu lagi. Dia kata, Fuad, kamu nak berkahwin, kamu nak jadi tokoh agama, kamu jangan buat benda salah. Kalau kamu nak mak dan ayah umur panjang, jagalah nama agama baik-baik. Para jemaah, kalau tuan-tuan dah kena pesan macam itu, tuan-tuan tak rasa berat lah. Tuan-tuan tak rasa kata kalau kamu nak mak ayah umur panjang, betul tuan-tuan. Baiknya anak-anak memanjakan usia orang tuanya, tuan-tuan sekalian. Sehat mak ayah tu, Masya Allah, tabarakallah, baik insya Allah. Dan dah disebutkan pada saat itu, namun aku ada masalah. Apa dia Qilabah? Sekarang ini aku kehilangan anak aku yang soleh. Kenapa? Sudah 3 hari anak aku tak balik. Dia kata, tolong cari anak aku boleh? Baiklah, aku pergi cari. Maka orang ni pun tolong pergi cari Abu Qilabah punya anak. Cari tuan-tuan sekalian. Seperti, kenapa Abu Qilabah tak bercari anak dia sendiri? Sebab dia buta. Dia ceritakan orang macam mana anak dia. Orang ni pun cari. Para jemaah, jumpalah anak Abu Qilabah ni. Tapi jumpa-jumpa anak dia dah dimakan oleh singa. Para jemaah sekalian, bayangkan macam mana dia nak jumpa Abu Qilabah yang OKU ni, yang banyak kekurangan, nak bagi tahu. Kan Abu Qilabah bersyukur sangat ada anak, tiba-tiba anak dia meninggal, mati pula. Orang ni fikir, apa aku nak cakap dengan Abu Qilabah? Tiba-tiba para jemaah, dia dapat idea nak cakap pasal Nabi Ayub. Dia pun kata, Abu Qilabah, kau pernah dengar tak cerita pasal Nabi Ayub? Pernah. Bukankah dulu Nabi Ayub itu diuji dengan penyakit yang berat? Apakah pandangan kamu, wahai Abu Qilabah? Nabi Ayub adalah seorang tokoh besar yang bersyukur dan menerima takdir Allah. Satu. Yang kedua, wahai Abu Qilabah, kau pernah dengar tak Nabi Ayub sehingga ada orang yang terpaksa menjauhinya oleh kerana sakit dirinya itu dan meninggalkannya? Apa pandanganmu, Abu Qilabah, kepada Nabi Ayub? Kata Abu Qilabah, Nabi Ayub itu adalah orang yang bersabar dan bersyukur kepada Allah. Wahai Abu Qilabah, aku nak khabarkan, sesungguhnya anakmu itu juga telah pun meninggalkan engkau. Dia dah pulang ke rahmatullah. Abu Qilabah pandang dia. Para jemaah, alihkan badan dia, seolah-olah termenung pada orang yang tak buta mata. Dia kata, apa dia cakap? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Bila dia dengar cerita anak dia mati, dia cakap lagi Alhamdulillah. Saya bagi tahu tuan-tuan, perasaan seorang anak kehilangan ibu dan ayah, para jemaah, sangat menduka cita kan? Tapi kalau perasaan ibu dan ayah kehilangan anak, perasaan itu tak mampu diungkapkan, para jemaah. Lebih sakit seorang ibu ayah hilang anak berbanding seorang anak kehilangan ibu ayah. Sakitnya 3 kali lipat, para jemaah sekalian. Akhirnya Abu Qilabah, dia kata Alhamdulillah. Dia menundukkan kepala dia. Orang tanya dekat dia, Abu Qilabah, apa sebab kau mampu lagi bersyukur? Dia kata, wahai fulan, sesungguhnya Allah tidak meninggalkan kepada aku anak yang mungkin melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala.
Ya Allah, ya Tuhanku, betapa dia ni melihat hikmah pada setiap urusan Allah. Dia cakap macam tu. Aku bersyukur kerana Allah tak tinggalkan anak yang mungkin sama sekali boleh melakukan maksiat kepada Allah. Ini orang, tuan-tuan, dia punya bersyukur dan sangka baik kepada Tuhan cukup luar biasa. Sampaikan keikhlasannya kepada Allah itu kita tak mampu tanggung. Tak lama lepas daripada itu para jemaah, dia uzur, dia sakit dan sampai dia meninggal dunia. Tiba-tiba datang 4 orang berkuda datang dekat ini. Tercerita dalam kitab Ibn Hibban. Datang, Assalamualaikum. Dia masuk kemah Abu Kilabah. Abu Kilabah dah meninggal ni. Dan pada saat ketika itu dia kata, siapa ini? Dia kata, ini adalah Abu Kilabah. Boleh aku buka dan tengok para jemaah sekalian? Dia buka nak tengok para jemaah sekalian. Terkejut 4 orang ini tadi. Sebenarnya kami ini adalah wakil daripada Sultan nak jumpa Abu Kilabah. Sebab Abu Kilabah hendak dilantik menjadi penasihat kepada Sultan, tapi dia lari sampai ke Mesir. Jadi 4 orang ini kata, kami harus memuliakan Abu Kilabah. Dia ambil Abu Kilabah di tengah-tengah padang pasir dan diuruskan jenazah seperti seorang negarawan para jemaah sekalian. Betul lah. Kita ni kalau kita bersyukur, kita hidup mulia, mati tetap mulia walaupun kat mana kita mati para jemaah sekalian. Tak lama lepas itu, mereka yang jumpa Abu Kilabah ni tadi para jemaah, sahabat yang dengar maklumat ni tadi, malam dia bermimpi Abu Kilabah dah bahagia dekat alam sana dan dah cukup sifat seluruh badan dia, tapi mulut dia masih tak berhenti berumat kami. Apa dia? Wallahu a'lam para jemaah sekalian. Tapi tuan-tuan tahu Abu Kilabah ni dia amalkan apa? Dia amalkan surah Al-Ahqaf ayat nombor 15 ni tadi para jemaah sekalian. Ini doa yang dia amalkan. Sebab itu saya bagi tahu dulu 3 faedah doa ini. Yang pertama, faedah daripada doa ini, barang siapa yang amalkan doa ini, dia diajarkan cara untuk bersyukur walaupun kehidupannya sentiasa berat. Tentu kelebihan pertama. Siapa yang amalkan doa nombor 15 ni, dia tetap bersyukur kepada Allah walaupun hidup dia sukar. Derita tidak menutupi landscape syukurnya kepada Allah. Pertama. Yang kedua, ayah-ayah dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah akan menjadikan zuriat orang yang amalkan doa ni baik. Daripada cucu, cicit, keturunan, insya-Allah tak lahir keturunan pengkhianat kepada agama daripada nasab keturunan dia. Ni, Allah akan memperbaiki zuriat dia. Kalau dia ada anak, ustaz saya tak tahu apa landing anak saya, amalkan doa ni. Dan yang ketiga para jemaah, manfaat daripada doa ini adalah mereka akan sempat bertaubat kepada Allah sebelum kematian nanti. Dia sempat taubat dan Allah ampunkan dosa dia sebelum dia balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 3 kelebihan tadi. Yang pertama para jemaah, ayah-ayah ibu sekalian, dia akan sempat memohon keampunan kepada. Pertama adalah dia diajarkan untuk bersyukur dalam setiap kekurangan hidup dia. Yang kedua, ibu-ibu dan ayah sekalian, masya-Allah tabarakallah, dia diperbaiki keturunan anak-anak dia, termasuk cucu cicit dia. Dan yang ketiga, ibu dan ayah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dia sempat bertaubat kepada Allah sebelum dia mati, dia bilang kepada Allah. Ayat ni kalau kita tengok tuan-tuan, ambil kat tengah-tengah itu, masya-Allah tabarakallah, surah Al-Ahqaf ayat nombor 15, muka surat 504. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, ya Allah, ajarkan aku untuk bersyukur di atas nikmat-Mu, an'amta alayya, yang Kau berikan kepada aku, wa ala walidayya, kepada keturunanku, wa an a'mala salihan tardahu, jadikan aku ini orang yang beramal soleh dan diridai kepadamu, wa aslih li fi zurriyyati, ya Allah Kau perbaikilah keturunanku ya Allah. Allahu akbar. Kau perbaikilah keturunanku ya Allah. Ini ayat paling penting tuan-tuan. Inni tubtu ilaika, kami bertaubat kepadamu ya Allah, wa inni minal muslimin, dan kami ini termasuk daripada golongan-golongan muslim, beriman dan mempercayai segala-gala kepadamu ya Allah. Ini mesti diamalkan para jemaah setiap kali waktu salat. Masukkan dalam permintaan kita kepada Allah. Masukkan ini, doa ini, supaya kita dapat kehidupan sempurna. Sebab saya bagi tahu, orang yang dah sampai umur 40 tahun ke atas, dia dah tak mula fikir banyak tentang dia. Tak cerita tanya ayah-ayah. Ayah-ayah ni dah sampai 40, dia tak fikir dah kain pelikat apa dia nak pakai. Apa yang ada dia pakai tuan-tuan, walaupun dah pudar gila-gila.
Baju tak kisah, apa dia pakai. Kalau orang rumah dia tak beli, tak tukar baju dia. Itu orang lelaki dah sampai 40 tahun. Yang dia fikir anak dia. Betul tak ayah sekalian? Anak dia. Tuan-tuan kalau tengok dompet orang lelaki, dahsyat tuan-tuan. Seram kalau tengok dia. Seram. Orang lelaki punya dompet para jemaah sekalian teruk. Nah, masya-Allah tabarakallah. Dia tak kisah dah. Dompet tu dia pakai 5 tahun lepas, 10 tahun lepas. Kadang-kadang tuan-tuan tengok, minta maaf nak cakap tuan-tuan, seluar dalam dia, getah tu dah habis tuan-tuan. Ikat pakai tali rafia habis dah. Dia tak kisah. Entahlah Ustaz, asalkan boleh pakai. Asalkan tak londih dah lah Ustaz. Para jemaah kopiah dia pakai, baju dia pakai. Para jemaah sekalian, kopiah tu dah 20 tahun, sama bahaya dengan anak sulung dia. Betul. Sama bahaya dengan anak sulung dia. Okey Ustaz, kepala saya tak membesar, mengecil pun tak Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Nak beritahu orang lelaki punya pengorbanan. Orang perempuan jangan cakap lah. Orang perempuan syarat wajib dia setahun 5 pakaian baru tuan-tuan. Itu baru daripada suami, belum marhaban. Nak kumpulan marhaban kita tahun ni paling kurang aku nak 3 warna, merah, biru, hijau. Ya. Masya-Allah tabarakallah. Jadi nak beritahu para jemaah sekalian, tak sama. Orang perempuan memang kena bercantik-cantik untuk suami juga. Rasulullah Muhammad kerana sifat perempuan itu sukakan kecantikan. Satu. Baik. Jadi orang yang sampai umur 40 tahun dia minta kepada Allah. Satu. Yang keduanya para jemaah sekalian saya nak beritahu, wa idza balagha 60 sanatan, dan barang siapa yang sampai umur 60 tahun, razaqahullahu ta'ala al-inabata ilaih. Siapa yang sampai umur 60 tahun, Allah memberikan rezeki kepadanya, semua pintu taubat dibuka untuk dia. Orang yang umur 60 ni tuan-tuan, rezeki yang Allah Ta'ala bagi adalah semua pintu taubat Allah Ta'ala buka untuk dia. Jadi hebat. Jadi dah umur 60, 61, 62, 63, 64 sampai 69, tolong waktu itu bertaubat kepada Allah. Tak payah nak sibuk-sibuk main banana boat dekat Port Dickson. Cukuplah tu tuan-tuan. Udah umur 60, naik lagi banana boat tu. Letih tuan-tuan. Letih, turun-turun darah tinggi naik. Masya-Allah tabarakallah. Udah tu. Yang ketiga ayah-ayah sekalian, wa idza balagha 70 sanatan, dan barang siapa yang umurnya sampai 70 tahun, ahabbahu ahlus sama, nescaya mereka di langit sudah mula mencintainya. Siapa yang sampai umur 70, nama dia di langit dah diulang-ulang. Dah diulang-ulang para jemaah sekalian. Nama dia di langit dah disebut-sebut. Ahabbahu ahlus sama. Orang di langit dah mula merinduinya. Ada tak siapa yang minat di langit? Malaikat. Para jemaah, kita, Kaabah kita di mana? Baitullahil Haram, betul kan? Tetapi Kaabah bagi malaikat di mana? Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur di mana? Di langit ketujuh. Apa tempat Baitul Ma'mur tu? Malaikat bertawaf di Baitul Ma'mur. Jin dan juga manusia bertawaf di Baitullah. Kerana Baitullah ataupun Kaabah itu adalah kiblat kita. Tetapi Kaabah untuk malaikat pada jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala adalah Baitul Ma'mur. Di atas. Disebut dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu umur 70. Wa idza balagha 80 sanatan, dan barang siapa yang umurnya sampai 80 tahun para jemaah, thabbatallahu ta'ala hasanatihi wa ma'a sayyiatihi. Allah mula menthabitkan kebaikan untuk dia, dan Allah mula buang satu persatu dosa dia. Maksudnya, siapa yang mendengar umur 80 ni, dia dah semakin suci pada hakikat itu. Dia beriman. Saya beritahu Ustaz, kalau dia masih lagi tak pakai tudung, dia masih lagi lawan apa-apa, saya beritahu tuan-tuan, dia tak pakai tudung, dalam Islam hukum dia haram. Ya, dia wajib pakai tudung. Tapi tuan-tuan, kita boleh hukum sampai situ je. Syurga neraka akhirnya Tuhan yang tentukan. Sebagai contoh, logik akal kita Sahih Bukhari, mana boleh pelacur masuk syurga? Tapi Tuhan memandangnya dengan pandangan Tuhan, bukan sebagai pandangan makhluk. Syurga neraka itu pada kudrat Tuhan, bukan pada hukuman manusia. Jadi dia tak pakai tudung, haram, berdosa. Dan dia wajib pakai tudung. Para jemaah sekalian, habis itu je kita punya boleh cakap pun. Lebih daripada itu kepada Allah. Jadi nak beritahu umur 80 ini, para jemaah sekalian ni,
terutamanya mereka itu disebutkan sabbatallahu ta'ala hasanati wa ma'a sayyiati. Dia punya kebaikan Allah sabitkan, manakala dosa dia Tuhan mula buang perlahan-lahan. Dan paling hebat adalah orang umur 90 tahun. Wa idza balagha 90 sanatan, dan barang siapa yang sampai umur 90 tahun, ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah mula ampunkan dosa-dosa dia, ma taqaddama wa ma ta'akhkhara, dosa dia yang akan datang dan dosanya sebelum itu. Ini orang umur 90 tahun, Allah dah ampunkan dosa dia. Sebab itu orang umur 90 tahun itu, tuan-tuan, bila kadang-kadang aurat terbuka, bukan patut dia yang jaga, peha terbuka tengah rawatan, anak yang kena tutup syariat untuk dia. Rambut 90-80 terbuka, dia ni tak, dia dah over, maka tak sesyadid itu untuk kita jaga dia. Mak anak-anak yang kena jaga aurat mak ayah bila masuk hospital. Kadang-kadang ayah-ayah orang umur 90, tuan-tuan, saya tengok dia pun takut umur 90 pakai perekat. Hogeh, tuan-tuan sekalian. Hogeh, tuan-tuan, orang Perak kata. Orang Negeri Sembilan kata hogoh, tuan-tuan. Kalau orang Perak kata hogeh, hogeh ni maksud dalam tak? Nampak macam sikit lagi tu hari dia melompat habis ya. Para jemaah sekalian. Tapi nak beritahu, masya-Allah tabarakallah, aurat orang tua ni kadang-kadang kita tengok orang 80-90-an. Dia tak pakai baju pun, dia pakai pelekat je. Yang kena jaga aurat dia anak-anak dia. Kena ingat Pak, atas sikit, ketatkan sikit. Dia yang kena jaga. Itu satu. Lagi satu kelebihan dia para jemaah, wa syafa'ahu Allah Ta'ala fi ahli baitihi. Allah bagi dia peluang untuk syafaat kepada ahli keluarga dia. Siapa yang ada mak bapak umur 90 tahun, jangan lepaskan dia duduk di rumah adik-adik lain. Jaga tuan. Sebab dah sampai umur begitu, dia boleh beri syafaat kepada ahli rumah dia. Sebab itu saya azam, saya kata saya nak kerja kuat betul-betul. Kerja kuat betul-betul sampai satu tempoh saya perlu jaga mak ayah saya. Saya niat saya nak jaga. Saya tahu saya susah nak masuk syurga dengan cara yang lain sebab saya hamba yang kotor. Tapi cara yang paling mudah masuk syurga, dapat syafaat mak ayah yang dah berusia, para jemaah sekalian. Umur 90 tahun, dia boleh syafaatkan kepada ahli keluarga dia dalam rumah dia. Yang ketiga para jemaah sekalian, wa kutiba fis sama'i athirallahi fil ardi, maka nama dia telah pun tercatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tawanan di atas muka bumi ini. Sebab itu siapa umur 90 tahun, haram dalam medan perang kita bunuh orang yang dah usia tuan-tuan sekalian. Kenapa? Sebab masya-Allah tabarakallah, itu tawanan Allah. Orang yang dah berusia itu tawanan Allah. Dalam medan perang, orang berusia tak boleh kita pegang dengan dia. Biar dia elok-elok tuan-tuan beratur kat klinik kerajaan satu Malaysia tu sekarang. Dia tengah beratur elok-elok, tak payah kita nak. Dalam medan perang tak boleh bunuh orang tua, tak boleh bunuh perempuan, tak boleh rosakkan rumah ibadah. Ini tuan-tuan biadab ahli parlimen Sweden para jemaah sekalian. Kita kena hantar memorandum. Kita mesti paksa tuan-tuan sekalian kedutaan Sweden di Malaysia minta maaf kepada kita kerana kita terguris dengan perbuatan ahli parlimen mereka. Dan kerajaan Sweden mesti berikan hukuman yang setimpal kepada ahli parlimen dia kalau dia menjurus kepada gagasan kasih sayang. Kalau tidak ada gelaran teroris yang paling sesuai kita nak letak kecuali kepada ahli parlimen Sweden. Itulah teroris, pengganas, kerana mereka telah melanggari adab dan membangkitkan kemarahan umat Islam. Ini kalaulah hari ini ada kawan-kawan umat Islam yang bakar Bible, dia nak cakap apa? Dia akan cakap inilah Islam ganas. Kalaulah hari ini ada orang Islam kita sekalian yang tolak LGBT, dia kata inilah homophobia. Tapi hari ini bila dia bakar Quran, dia kata apa? Free speech. Ini ucapan kita kebebasan bersuara. Ini apa ni tuan? Bias. Berapa lama lagi Barat ataupun Eropah nak bersifat bias? Bila kamu hina Islam, kamu kata kebebasan bersuara. Tapi bila kamu kena, kamu tekan negara-negara umat Islam. Mesti kedutaan Sweden para jemaah yang dimuliakan Allah mohon maaf kepada rakyat Malaysia. Dan tekanan mesti diberikan kepada mereka. Kerana kalau tidak, ini membakar Quran. Ini kalam, itu kalamullah. Quran itu bukan hanya bergantung kepada Rasulullah, tetapi pada itu ada perkataan, ada wahyu Allah. Para jemaah sekalian. Jadi masya-Allah tabarakallah, kita dalam Islam kita tak diajar untuk bakar kitab suci orang lain.
kita diajar bersifat muwasid wa khatiyah, sayang kepada umat Muhammad walaupun dia kafir. Kita ni tuan-tuan nampak orang kafir, kita tak pandang dia dengan kebencian, tapi kita pandang dengan perasaan kasih sayang. Bagaimana agaknya kamu nak hadap siksa kubur, bagaimana agaknya kamu nak hadap neraka Allah. Kita doa, ya Allah, turunkan hidayah Engkau kepada rakan-rakan kami yang bukan Islam, ya Allah. Kita rasa kasihan dengan orang yang bukan Islam. Tapi tengoklah para jemaah sekalian, bagaimana sebahagian daripada mereka memandang orang Islam seperti orang leke-leke. Para jemaah sekalian, tak apalah, kami tak diajar seumpama kalian. Kita doa banyak-banyak, ya Allah. Sebenarnya tuan-tuan, saya beritahu apa rahmat duduk kat Malaysia ni. Beritahu saya apa rahmat dia. Tuan-tuan, multiracial kat Malaysia ni adalah rahmat untuk mudahkan tuan-tuan masuk syurga. Kita ada kurang lebih 63-66% orang Islam kat Malaysia. Bakinya kurang lebih 30% rahmatnya tuan-tuan, kita boleh berdakwah kepada orang yang bukan Islam, masukkan dia kepada Islam. Itu rahmat untuk kita. Bayangkan kalau kita duduk dalam negara yang 100% Islam, tuan-tuan rasa ada chance tak tuan-tuan nak masuk syurga dengan mengislamkan teman-teman kita yang lain? Ini rahmat kita. Rahmat kita hidup berbangsa, berkaum-kaum. Rahmat untuk kita dapat merasa masuk syurga Allah dengan dapat melakukan dakwah. Jangan meninggal tuan-tuan kecuali seorang tuan-tuan dapat buat dakwah. Jangan meninggal. Jadi saya kira cukup dulu sampai di situ para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun saya dah terlanjur bicaranya, kerana saya mohon ampun dan maaf kerana ada beberapa urusan yang penting untuk diurus. Tapi saya mohon maaf tak dapat solat berjemaah bersama tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak di atas perhatian. Saya sangat hargai di atas kehadiran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala temukan kita di syurga Allah dengan keredaan. InsyaAllah sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.